السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, terapkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu dengan menggunakan kitab Penawar Bagi Hati, yakni kitab yang membincangkan ilmu tasawuf. Sebagaimana ilmu tasawuf adalah ilmu tentang kajian hati, yang mana hati adalah merupakan satu anggota yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati memberi kesan baik buruk setiap kelakuan individu, yang mana hati terkesan daripada anggota luar, 7 anggota zahir yang memberi kesan kepada hati, sama ada baik dan buruk. Dan juga perbuatan batin juga memberi kesan kepada hati, sama ada baik dan buruk. Dan daripada perbuatan zahir dan batin itulah hati dia akan membalikkan arahannya kepada perilaku-perilaku yang seterusnya, sama ada seseorang itu akan melakukan perkara yang baik dan buruk. Yang keduanya, hati adalah merupakan tempat untuk menerima pancaran hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hati tempat yang menjadi rebutan tentera syaitan untuk menggoda manusia untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Jadi bermaksud hati adalah merupakan pentadbiran, pusat pentadbiran kepada diri manusia itu sendiri. Kalau baiklah hati itu, baiklah anggota zahir dan juga batinnya. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Kita masih di dalam pelajaran atau bab yang ke-10 pada menyatakan riya, betul. Ini pada bab yang ke-10 pada menyatakan riya, yang mana riya adalah merupakan maksiat batin. Dan riya dalam pelajaran kita ataupun kitab ini adalah merupakan maksiat yang ke-10. Dan perbincangan tentang maksiat batin ini sampai kepada hujungnya, insya-Allah pertemuan akan datang mungkin kita akan lihat kepada kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai yang dipuji. Jadi maksiat batin itu perangai yang dicela, sifat mazmumah, dipanggil sebagai maksiat batin. Dan perangai yang dipuji itu dipanggil sebagai sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Yang mana maksiat itu berlaku dengan 2 cara, sama ada dengan anggota zahir dan juga anggota batin. Jadi dipanggil sebagai maksiat zahir dan juga maksiat batin. Maksiat zahir dilakukan dengan 7 anggota zahir itu: mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut dan juga faraj.
Dan maksiat batin berlaku di dalam batin seorang itu, sama ada dengan sum'ah, riya ataupun ujub, sama ada dengan sebab hasad, marah dan sebagainya, ataupun hubbud dunia, cinta kepada dunia. Itu adalah merupakan bentuk daripada maksiat batin, dan dia adalah merupakan sifat kecelaan. Balik kepada perbincangan kita bab yang ke-10 pada menyatakan riya. Apa yang dimaksudkan riya? Riya itu daripada perkataan ra'a, menunjuk-nunjuk. Apa yang dimaksudkan menunjuk-nunjuk di sini? Yakni amalan yang dilakukan oleh seseorang itu untuk orang lihat. Maknanya menunjukkan amalan yang dilakukan. Seseorang yang beramal untuk dilihat oleh orang lain, dia panggil riya. Apa tujuan daripada menunjuk-nunjuk dalam beramal? Yakni satu daripadanya untuk mendapat pujian, di antara lainnya untuk mendapat habuan dunia. Dan ada satu daripada istilah yang lain, dia panggil sum'ah. Sum'ah dia daripada perkataan sama', yang mendengar. Apa bezanya di antara riya dan sum'ah? Riya ini melakukan satu amalan ataupun amalan-amalan untuk dilihat. Sum'ah pula memperkatakan amalan-amalan untuk didengar oleh orang lain. Orang tidak tahu apa yang kita buat, tetapi kita menyebut-nyebut, dia panggil sum'ah. Yang sebenarnya riya dan sum'ah ni adalah merupakan kelompok yang sama. Dan kadang-kadang dalam kitab tasawuf dia membincangkan riya. Jadi riya itu termasuk di dalamnya sum'ah. Jadi dua ni adalah benda yang sama. Dia adalah merupakan dosa, dan perbuatan itu adalah haram. Seseorang yang melakukan riya ataupun sum'ah, sesungguhnya amalan yang dilakukan itu tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hatta amalan ataupun diri dia itu melakukan dosa di sisi Allah. Yang buat satu amalan untuk dilihat, ataupun buat satu amalan kita pula sebut kepada orang lain untuk orang dengar amalan, dia panggil sum'ah. Jadi dua-dua tu adalah benda yang sama, dan ini dia adalah merupakan perkara yang haram. Dan orang yang ada sifat riya dan sum'ah, amalan yang dilakukan tidak berpahala. Allah Ta'ala tidak akan memberi pahala kepada dia. Di antara dalilnya di dalam ayat muqaddimah dulu, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Artinya maka bermula wadi, lembah yang di dalam api neraka jahanam itu bagi sekalian yang sembahyang, yang lalai oleh mereka itu daripada sembahyang mereka itu, dan mengeluarkan mereka itu akan dia daripada waktunya. Lagi yang riak mereka itu pada sembahyang dan lain-lainnya. Di mana dalam neraka jahanam itu ada satu wadi, satu lembah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang yang menunjuk-nunjuk di dalam beramal. Dan juga wadi ini juga disediakan kepada orang yang solat, tetapi terkeluar waktu solatnya, bukan sebab dia bermusafir, tetapi dia mensia-siakan ataupun mengabaikan, mencuai-cuaikan solatnya, sehingga dia solat di waktu yang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Itu orang yang solat, tapi dia menyiakan waktu solat sehingga terkeluar waktu yang lain, di mana bagi orang macam ni tempatnya adalah wadi di dalam neraka jahanam. Lebih-lebih lagi apatah lagi orang tidak solat. Orang yang solat kalau menyiakan waktu solat tanpa solat dalam waktu yang dibenarkan, di mana dia tempatnya dalam wadi, dalam api neraka jahanam. Kalau orang tak solat, lebih lagi lah. Sebab solat ni dia ada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'min, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang tu diwajibkan atas setiap orang beriman dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kita bermusafir, yakni kita jamak taqdim ataupun jamak takhir, itu dibenarkan syarak. Syarak membenarkan dengan sebab musafir. Tapi dalam perkara yang lain, saja-saja menyiapkan waktu solat zuhur masuk waktu asar. Sebab apa melambat-lambatkan sehingga termasuk waktu asar, di mana perbuatan itu adalah haram. Dan orang yang macam tu sikap dia, bersedialah dia untuk masuk di dalam wadi ataupun lembah di dalam
neraka jahanam. Celaka Allah Taala sebut di sini, fawailul lil musallin, celakalah. Wail itu sama ada celaka dari segi bahasa, dan wail itu adalah tempat untuk membalas orang-orang yang mensia-siakan solatnya dan orang yang menunjuk-nunjuk dalam beribadah. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala buat contoh dengan sembahyang. Sembahyang ni ataupun solat, dia ada perbuatan, rukun perbuatan dan juga rukun perkataan. Maknanya orang boleh lihat kita sembahyang dan orang boleh dengar kita sembahyang. Jadi dengan solat kadang-kadang seseorang tu boleh menunjuk-nunjuk dia beribadah kepada orang. Jadi sembahyang tu adalah gabungan daripada rukun hati, rukun perbuatan dan juga rukun perkataan. Sama ada menunjuk-nunjuk dengan perbuatan dalam solat ataupun memperdengarkan bacaan-bacaan dalam solat untuk mendapat pujian. Itu pun satu daripada masalah yang besar, sehingga orang yang menunjuk-nunjuk di dalam beribadah termasuk solat dan sebagainya, di mana tempatnya juga di lembah neraka jahanam. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala buat contoh dengan solat, sebab solat ni kita sebut dia ada rukun perbuatan, ada rukun hati dan juga ada rukun perkataan komplit. Solat tu ibadah yang sempurna ataupun komplit yang ada pada diri manusia. Lidahnya ada dalam solat, bacaannya, perbuatannya ada dalam solat, rukun fi'liyahnya dan juga hatinya ada dalam solat, rukun qalbinya jadi seperti seperti niat, seperti tumaninah, itu adalah merupakan rukun-rukun hati. Sambungannya lagi, dan bahawasanya riak yang lebih besar, riak munafik dengan menzahirkan akan iman pada ketika hatinya kafir, maka ini lebih besar daripada syirik yang nyata. Riak boleh berlaku, seseorang tu menunjuk dia beriman sedangkan hatinya munafik. Dia tunjuk dia umpama beriman dengan pakaian dia, dengan lidahnya nampak beriman, tetapi sebenarnya dalam hati membenci Islam, membenci hukum-hukum Islam, mempertikaikan apa yang Allah Ta'ala datangkan dalam Al-Quran, mempertikaikan apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, di mana zahirnya seorang tu beriman dan perkataan itu menunjukkan dia beriman, pakaiannya nampak dia beriman, tetapi dalam hatinya munafik. Ini adalah riak yang besar, yang terbesar, menunjuk-nunjuk beriman tetapi secara hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah riak munafik, dan riak yang paling besar. Yang kedua, riak dengan ibadah yang wajib, seperti mereka yang sembahyang zuhur, ia di hadapan orang lain, dan jika ia bersunyi seorang diri, nescaya tiada ia sembahyang. Dan riak yang kedua besar juga, yakni riak dalam ibadah yang wajib. Ibadah ni ada yang wajib dan ada yang sunat. Seseorang yang sembahyang zuhur di depan orang, kalau tak ada orang dia tak sembahyang zuhur. Seseorang yang sembahyang fardu apabila ada orang, tapi kalau tak ada orang dia tidak sembahyang. Ini adalah merupakan riak di dalam ibadah yang wajib. Kenapa dia sembahyang? Sebab rombongan, pergi rombongan satu bas, orang sembahyang, dia sembahyang. Kalau dia berseorang diri, dia tidak sembahyang. Ini panggil riak dalam ibadah yang wajib. Kan boleh berlaku kan? Dia pergi satu bas rombongan, pergi ke mana-mana lah. Orang berhenti sembahyang subuh, dia tengok orang semua turun pergi sembahyang, dia pun sembahyang lah juga. Kalau waktu yang lain dia seorang diri, dia tak sembahyang. Ini adalah riak dalam ibadah yang wajib. Dosa besar. Satu, memang dia tak sembahyang. Yang nombor dua, dia menipu manusia dengan mengatakan dia tu sembahyang. Dia tak tipu Allah. Tak ada siapa yang boleh tipu Allah. Dia tipu diri dia sendiri. Sebenarnya dia tipu diri dia sendiri. Dan yang ketiga, iaitu yang lebih kecil, bahawa tiada riak ia dengan fardu, bahkan riak ia dengan ibadah yang sunat. Dan apabila ada ia pada tempat yang sunyi, nescaya tiada mengerjakan ia akan ibadah yang sunat itu. Ibadah dalam ibadah, riak dalam ibadah yang sunat. Kalau ada orang dia sembahyang sunat, kalau tak ada orang sunat yang sama dia tak buat. Ini maknanya menunjuk-nunjuk di dalam ibadah yang sunat. Jadi bagaimana kesimpulannya? Sebelum sampai kesimpulan yang sebenar, jangan buat kerana orang, buat kerana Allah. Sama ada dalam ibadah yang wajib
ataupun ibadah yang sunat buat kerana Allah, bukan kerana orang. Dan ada juga riak ni makna tak buat kerana orang, pun riak juga tak buat kerana orang. Itu maknanya riak juga. Contohnya kenapa tak pergi sembahyang berjemaah? Takut riak. Sebenarnya dia sudah riak. Dia menunjuk kepada orang yang dia ni tidak pergi sembahyang berjemaah. Sedangkan sembahyang jemaah itu ada disuruh oleh Rasulullah SAW. Itu dia panggil riak juga. Meninggalkan satu ibadah kerana takut orang puji, itu salah. Membuat satu ibadah kerana ingin dipuji, itu pun riak juga. Dua-dua tu riak. Kita ulang, buat satu ibadah untuk dapat pujian, riak. Meninggalkan satu ibadah takut dikeji orang, riak juga. Dua-dua tu adalah riak. Kenapa tak salat berjamaah? Nanti orang puji, itu riak lah namanya. Tak disedar dia sudah riak. Nak menunjuk kepada orang yang dia ni tidak riak, sedangkan dia riak. Di mana ibadah itu disuruh oleh Allah untuk solat berjamaah. Itu adalah merupakan riak. Yang tak sedarnya sudah dia melakukan perbuatan riak. Jadi kita jangan tertipu oleh syaitan. Syaitan dia pandai, tabligh dia pandai. Janganlah pergi solat berjamaah, nanti kan jadi riak. Sebenarnya kita tertipu dengan riak yang diiklankan oleh syaitan. Dan apabila ada ia pada tempat yang sunyi, nescaya tiada mengerjakan ia akan ibadah yang sunat itu. Kadang-kadang orang tanya kita, lepas tu kalau solat sunat rawatib ustaz, macam mana buat di rumah ke di masjid? Lebih baik di rumah lah. Sebab Rasulullah SAW buat di rumah. Tapi kalau di rumah tidak dibuat, baik kita buat di masjid. Cuma nak dihindarkan perbuatan riak, kita buat tu kerana Allah. Cuma di rumah tu dia malas sikit. Jadi maknanya baik buat di masjid. Dia sebenarnya kalau kita biasa solat di masjid, yang fardu dan juga rawatib, sebenarnya tak timbul perkataan nak tunjuk pada orang. Sebab memang sudah biasa kita buat. Benda yang sudah biasa buat, dia hilang perbuatan riak. Benda biasa buat, jadi benda tu hilanglah akan sifat riak sebenarnya. Contoh yang lain boleh jadi riak. Kita biasa solat di depan, sah depan aja. Satu hari kita dah terlambat duduk belakang. Kita ada perasaan malu dah kenapa duduk belakang hari ni. Maknanya kita kena tanya, selama ni kita sembahyang di depan tu kerana Allah ke kerana nak tunjuk kepada orang kita ni ahli sah depan. Kena nak jaga, semua tu nak jaga. Tapi janganlah pula duduk belakang juga. Duduk belakang kerana takut riak, tu pun riak juga. Tu nak pandai. Kita duduk di depan ni bukan kerana sesiapa, tapi kerana disuruh oleh Rasulullah SAW. Dan di depan ni tempat yang rahmat Allah, turun rahmat Allah daripada imamnya dan turun kepada saf-saf yang ke belakang. Jadi kita ingin mendapat pahala saf, mendapat rahmat. Itu tujuan kita. Jangan kita tertipu oleh syaitan. Syaitan ni memang dia kuat menipu. Memang sangat-sangat kuat menipu. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat dan ketahui olehmu bahawasanya ubat bagi riak itu menolak akan segala sebabnya. Macam mana kita nak membuang sifat riak? Ubat kepada penyakit riak itu mesti buang sebab yang boleh menyebabkan riak. Sebab tu kita kena buang. Sebab tu, sebab kerana lapar, sebab kenyang sebab makan, itu sebab. Dia panggil sababiah. Tapi hakikat yang mengenyangkan Allah, cuma sebagai ikhtiar dia panggil sebab. Dari sebab tu hubungan kepada akibat, cause and effect dia panggil. Jadi sebab dan musabab ni kesemua tertakluk kepada hakikatnya adalah daripada Allah. Allahu khalaqakum ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan menjadikan apa yang kamu buat, itu hakikatnya. Tapi sebagai usaha manusia dia panggil sebab. Jadi sebab ni terikat dengan usaha kita. Jadi bagaimana kita nak menghilangkan riak ni, ubat kepada penyakit riak ini, kita kena menolak ataupun menghilangkan sebab yang boleh sampai kepada riak itu.
Iaitu 3 perkara. Pertama, kasih akan dipuji. Yang ni ubat kita nak buang penyakit riak ni, kita kena tengok apa dia punya sebab seseorang tu jadi riak. Sebab yang pertamanya ingin dipuji. Kenapa beribadah? Dalam hati dia ingin dipuji. Kena buang sikap itu, kena buang penyakit nak dipuji itu. Buat ni kerana Allah, bukan kerana dia dipuji. Yang kedua, takut dicela. Yang kedua, takut dicela. Macam kita sebutkan tadi, kenapa tak solat berjamaah? Sebab apa? Takut takut jadi riak. Maknanya takut, benda tu takut kerana manusia. Satu, nak dipuji oleh manusia. Yang kedua, takut dicela oleh manusia. Itu adalah sebab kepada riak. Yang ketiga, loba akan umpama harta. Yang ketiga, tamak kepada harta, tamak kepada habuan dunia. Kenapa solat berjamaah? Ialah dah dekat dengan pemilihan. Nanti kalau tak solat berjamaah, orang tak undi. Jadi di situ maknanya tamak kepada dunia, tamak kepada harta. Jadi kesemua tu ada. Jadi 3 perkara ni penyakit sebab yang menyebabkan seseorang tu jadi riak. Yang pertama, ingin dipuji. Yang kedua, takut dicela. Yang ketiga, ingin habuan dunia. Habuan dunia termasuk harta dan sebagainya, dan pangkat dan sebagainya. Kenapa solat berjamaah? Dalam hati dia tahu dah, ni dah dekat nak pemilihan ni. Kalau tak nampak wajah, memang tak dapat dah tahun ni. Tak dapat wajah di Masjid Surau, tak dapatlah projek. Jadi dia buat tu bukan kerana Allah, tapi kerana projek. Kesemua tu tidak akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirat besok, orang riak ni nampak dia banyak bawa pahala yang banyak. Allah Subhanahu wa taala suruh orang riak tu minta kepada orang yang dia tunjukkan ibadahnya. Kamu pergi minta dengan orang yang kamu tunjukkan ibadah. Kamu sembahyang, kamu baca Al-Quran, kamu sedekah sana sini tu kamu buat bukan kerana aku, kata Allah. Kamu minta dengan orang yang kamu tunjukkan ibadah. Na'udzubillah. Hidup ni sementara aja. Mati ni taklah memang hak kita. Hidup ni sudah tentulah berhadapan dengan mati. Mati itu yang takut. Adapun kasih akan dipuji, maka seperti mereka yang menerkam, ia akan musuh banyak dalam peperangan. Contoh, dibuat contoh. Yang ni ingin pujian itu bagaimana? Seperti dibuat contoh seperti dalam peperangan. Jadi kitab-kitab lama ni dia punya contoh-contoh dia agak-agak besar, agak-agak grand sikit. Kita ni tak nampak dah perang. Tengok dengan dekat-dekat kita aja. Kalau zaman-zaman dahulu, maknanya orang yang dia melakukan satu amalan untuk dipuji. Contoh dia masa dalam peperangan, dia pergi menerkam musuh. Dia terkam kepada musuh dalam peperangan supaya dikatakan akan dia orang yang berani. Seperti apa? Seperti dia nak orang sebut dia sebagai orang yang berani. Sampai kadang-kadang dia sanggup mati dalam peperangan bukan kerana Allah, tapi nak dia punya keturunannya puji dia. Atuk dia ni orang hebat, dia daripada kalangan kaum yang kuat. Dia nak macam tu. Di mana orang yang macam ni tidak akan dapat pahala syahid ni. Perang mempertahankan Islam, menegakkan kalimah syahadah. Perang tu perang yang macam tu mati syahid. Tapi kalau dalam peperangan itu bukan kerana itu tujuan kerana Allah, di mana orang tu mati, dia tidak akan mendapat pahala syahid. Habis, rugi je. Dan ubat barang yang telah terdahulu pada ubat bagi kasih akan kemegahan, dan iaitu bahawa mengetahui ia akan bahawa puji itu kesempurnaan yang diwahamkan sahaja. Tiada ada kesempurnaan yang sebenar, maka tiada ada faedah baginya, bahkan rugi semata-mata. Dan lagi ubatnya bahawa mengetahui ia akan cerca Allah Ta'ala pada hari kiamat dan seksanya. Diriwayatkan bahawasanya orang riak itu disuruh akan dia pada hari kiamat dengan umpama nama. Yang ni riak yang pertama tadi, riak sebab ingin dipuji.
Contohnya dia masuk dalam medan peperangan, dia terkam kapal musuh, dia libas musuh sana sini, kalau dengan pedang, kalau dengan senjata dia tembak sana sini, dia terkam musuh sehingga dia mati. Sedangkan tujuan dia buat begitu untuk dapat nama, untuk dapat pujian dan sebagainya, itu dia panggil riak, untuk dipuji. Yang keduanya riak untuk mendapat habuan dunia. Di mana disebutkan sini riak untuk mendapat habuan dunia ini adalah benda yang diwahamkan saja sebenarnya. Kita ni kalau buat satu ibadah untuk dapat habuan dunia, sebenarnya itu adalah merupakan waham ataupun sangkaan sahaja. Yang memberi kepada kita rezeki itu Allah, bukan manusia. Yang ni kalau satu orang tu dia buat ibadah atau buat satu-satu aktiviti, dia nak dapat pangkat, dia nak dapat harta benda dan sebagainya. Di mana mendapat harta benda itu adalah harta benda itu milik Allah, sangkaan sahaja. Kalau dia tidak menunjuk-nunjuk dalam beribadah pun Allah Ta'ala nak beri, Allah Ta'ala beri. Dia panggil waham. Orang yang melakukan satu amalan untuk mendapat habuan dunia itu adalah merupakan waham, sangkaan-sangkaan hati sahaja. Sedangkan Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha, dan tidak yang melata di atas bumi melainkan Allah yang memberi rezeki, bukan manusia yang memberi rezeki. Itu waham. Kalau seorang tu dia buat satu amalan untuk mendapat habuan dunia, untuk mendapat pangkat, untuk mendapat harta, kedudukan dan sebagainya, perasaan itu adalah waham. Waham yang macam mana? Sebab rezeki itu milik Allah. Kalau kita tidak menunjuk-nunjuk beribadah untuk mendapat habuan dunia, Allah Ta'ala akan beri. Dan kadang-kadang kita buat juga tak dapat juga. Satu orang yang dia ni buat derma sana derma sini bukan kerana Allah, untuk mendapat pangkat, untuk mendapat nama. Berapa ramai orang yang tidak mendapat apa yang dia nak, sebab memang milik Allah. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha, dan tidaklah yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah yang memberi rezeki kepadanya, bukan manusia. Mana sangkaan kita manusia boleh mempangkat, manusia boleh memberi rezeki, itu sangkaan hati sahaja. Berapa ramai orang kecewa, dia bekerja keras, dia habis masa, dia habis RM1. Berapa ramai orang kecewa, dia tidak dapat apa yang dia nak. Sebab apa? Bukan rezeki dia. Dan berapa ramai orang yang dia kadar-kadar saja tapi dia dapat. Sebab apa? Milik Allah. Semua milik Allah. Dan itulah, jadi kita nak ubat hati kita. Kalau kita ni andai kata ada dalam diri kita buat satu amalan untuk mendapat habuan dunia seperti pangkat, seperti duit ringgit, kekayaan dan sebagainya, buat tu kerana orang, belum tentu apa yang kita hajat tu kan dapat. Sebab Allah Ta'ala tak beri, memang tak dapat. Maka tiada ada faedah baginya. Semua tu tidak ada faedah. Buat satu amalan untuk dipuji, tidak ada faedah. Buat satu amalan untuk mendapat habuan dunia, tidak mendapat faedah apa-apa. Hatta dia berhadapan dengan rugi, bahkan rugi semata-mata. Dan lagi ubatnya, bahawa mengetahui ia akan cerca Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ubat yang lain, orang yang buat satu amalan untuk mendapat pujian, untuk mendapat habuan dunia, ataupun buat satu amalan dengan sifat riak ini, sesungguhnya dia kena ingat, dia akan mendapat cercaan, dia akan mendapat celaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seksanya, diriwayatkan bahawasanya orang riak itu diseru akan dia pada hari kiamat dengan 4 nama. Ya murai, ya ghawi, ya qahid, ya fajir, ya khasiru, izhab fa'khudh ajraka mimman amilta lahu fala ajraka indana. Yang bermaksud, hai orang yang riak, hai yang sesat, hai yang jahat, hai yang rugi, pergi olehmu, ambil olehmu akan pahala engkau daripada mereka yang beramal engkau akan kerananya. Yang beramal engkau akan kerananya, maka tiada ada pahala bagi engkau di sisi kami. Apabila mengetahui ia akan seksa Allah Ta'ala dan cercanya kerana riak itu, nescaya mudah atasnya meninggalkan riak kerana suka dipuji manusia itu.
Di mana pada hari kiamat akan ada seruan bagi orang yang riak ni. Ya murai, ya ghawi, ya fajir, ya khasir, izhab fakhudh ajraka mimman amilta lahu fala ajra laka indana. Dan ini wahai, mula-mula dicerca dulu orang yang dia buat satu amal ibadah, dia membuat satu perbuatan untuk dipuji ataupun riak dalam hatinya. Di hari kiamat besok ada yang menyeru kepadanya. Menyeru itu bagaimana? Menyeru celaan padanya. Hai orang yang riak. Ni, di hari akhirat besok akan ada seruan ini bagi orang yang riak dalam beribadah. Hai orang yang riak, hai yang sesat. Ni dia punya celaan. Wahai orang yang riak, hai orang yang sesat, tak dapat petunjuk. Hai yang jahat, hai yang rugi, pergi olehmu, ambil olehmu akan pahala engkau daripada mereka yang beramal engkau kerananya. Dia dicela dulu, dikata sesat orang yang riak, dikata rugi orang yang riak, macam-macam kataan yang menyakitkan orang yang riak. Dan akhirnya suruhan itu kata, kamu pergi minta pahala daripada orang yang kamu tunjukkan masa kamu beribadah. Pergi minta dengan dia. Di hari akhirat besok, kita ni kalau boleh nak dapat pahala daripada orang, bukan kita nak beri pahala kepada orang. Yang memberi pahalanya Allah. Kita di hari akhirat besok, kalau adalah masa kita hidup di dunia dulu, kok ada orang berhutang tak bayar kepada kita, masa itulah kita nak minta pahalanya. 10 sen pun kita minta walaupun 10 sen. Orang berhutang dan kita masa kita hidup dulu, dia tak bayar hutang kita 10 sen pun kita cari, sebab kita nak pahala orang. Orang yang riak ini disuruh kepada kamu pergi minta pahala dengan orang yang kamu tunjukkan ibadah dulu. Mana orang nak bagi pahala dekat kita? Di hari akhirat besok, orang yang akan mencari kesempatan kepada orang lain. Ibu ayah akan mencari kesempatan kepada anak-anaknya. Anak-anak akan mencari kesempatan kepada ayahnya yang tidak bertanggungjawab kepadanya. Isteri akan mencari peluang untuk dipertanggungjawabkan masa dia hidup dulu tidak diberi tanggungjawab oleh yang benar oleh suaminya. Semua nak mencari kesempatan kepada orang lain. Sehingga ada yang nafsi-nafsi, diri aku tak nak jumpa orang. Jadi mana mungkin kita nak dapat pahala, kita tunjuk ibadah kepada orang. Orang pun perlu pada pahala yang orang lain zalim kepada dia. Orang yang dizalimi oleh manusia masa dia hidup, di hari akhirat besok dia orang paling beruntung. Orang paling beruntung. Orang yang di hidup dia digena zalim, orang berhutang tak bayar, orang aniaya dia macam-macam, dia meniaga orang, bagi santau, bagi telingkup, perniagaan dia tipu dan sebagainya. Memang sedih di dunia kita dizalimi, tiada bila hari akhirat besok dia yang paling beruntung. Sebab apa? Orang yang menzalimi orang lain, segala amal baik dia akan diberi kepada orang yang dia zalimi. Dan kalau tak cukup lagi balasannya, keburukan, kejahatan, dosa orang yang dia zalimi itu diletak kepada dia sampai muflis. Orang yang menzalimi orang lain di dunia ni, kita tak nak dia zalimi sebab teruk. Tapi sebenarnya di hari akhirat bahasa orang yang menzalimi orang lain dia amat rugi. Orang dizalimi dia beruntung. Jadi itulah perbandingan. Di hari akhirat besok, mana mungkin seseorang tu nak memberi pahala dia kepada orang lain. Tak mungkin. Dan kerana itulah sindiran di sini orang yang melakukan ibadah kerana untuk dipuji, melakukan ibadah kerana riak, di mana disuruh kepada dia ni, cari orang yang kamu buat riak dulu. Kalau dia bersedekah, dia menderma di hadapan orang ramai, dia tunjuk-tunjuk, masa itu kamu pergi cari orang yang kamu tunjuk-tunjuk masa derma dulu, mintalah pahala daripada dia. Maksudnya macam tu. Ini adalah merupakan motivasi agar kita ni beribadah hanya kerana Allah, lillahi ta'ala, bukan kerana manusia. Sama ada dipuji, dikeji, tak kisah bagi kita. Yang penting yang kita buat tu kerana Allah. Benar, benda tu benar dan kerana Allah. Maka tiada ada pahala bagi engkau di sisi kami apabila mengetahui ia akan siksa Allah Ta'ala. Dan cercanya kerana riak itu nescaya mudah atasnya meninggalkan riak kerana suka dipuji manusia itu. Kalaulah kita sedari akan pesanan daripada hadis ini, maknanya mudahlah untuk kita membuang perasaan riak. Sebab tidak ada manfaat apa-apa riak itu, hatta merugikan kita apabila kita ada sifat riak. Rugi, ibadah tak berpahala.
Di hari akhirat besok pula disindir-sindir pula, pergilah minta dengan orang yang kamu riak dulu. Hatta berdosa pula, tidak berpahala dan haram riak ni. Dan disindir-sindir pula suruh pergi minta dengan orang yang diriakkan. Apa untungnya? Tak untung apa-apa. Kalau orang tu riak beribadah kerana apa? Untuk mendapat habuan dunia. Kita disebutkan tadi rezeki milik Allah, bukan milik manusia. Berapa ramai orang beribadah ikhlas kepada Allah, Allah Ta'ala berezeki senang lenang dia. Berapa ramai orang beribadah untuk mendapat habuan dunia, tak dapat-dapat pun ada juga. Jadi rezeki itu milik Allah. Seperti mereka yang mengetahui ia akan ada racun di dalam air madu, maka sudah atasnya meninggalkan ia madu itu. Seperti orang yang tahu dalam air itu, dalam madu ada racun, mana dia nak minum madu yang ada racun? Begitulah juga riak ni umpama racun di dalam ibadah. Nampak macam indah, nampak macam manis sebab apa kita dipuji orang, tapi hakikatnya itu adalah merupakan racun yang membunuh jiwa seseorang tu di dalam beribadah, kata pahalanya tidak akan dapat di sisi Allah. Bersalahan mereka yang tiada mengetahui ia akan racun yang di dalamnya, maka tertipu ia dan minum ia akan dia, maka binasa ia. Tambahan lagi, menetapkan ia dalam hatinya akan bahawasanya sangat besar ruginya dengan membeli puji manusia dengan celah dan siksaan Allah Ta'ala. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Kalau kita tak belajar, rupanya riak ni adalah racun dan dosa besar dan mendapat celaan Allah. Kita tak belajar, kita tak tahu di mana kita adalah orang yang rugi. Kerana itulah belajar tu adalah untung. Belajar tentang sah batal ibadah, itu perkara utama. Belajar utamanya sah batal dalam akidah, itu yang utama. Dan juga belajar tentang sah batal pahala, itu perkara yang mengiringi ibadah. Kadang kita belajar di dalam sah batal ibadah, kita belajar dalam sah batal akidah, itu utama. Dan kita belajar dalam sah batal ibadah, itu nombor dua selepas daripada akidah. Tapi kita tidak belajar dalam sah batal pahala, itu rugi kita. Sebab takut kita terjebak kepada riak. Dan riak ni bagaimana? Menghapuskan pahala ibadah. Jadi rugi. Jadi orang belajar untung. Bila kita tahu riak ni adalah musuh atau racun di dalam ibadah, kita akan tinggalkan. Sebab riak ni, satu, tak dapat pahala, dicela oleh Allah, tempatnya neraka sebab benda yang haram. Dan akan bahawasanya suka manusia itu tujuan yang tiada biasa didapat. Dan barang siapa menuntut kesukaan manusia dengan murka Allah Ta'ala, nescaya menjadikan Allah Ta'ala akan mereka murka baginya. Kita menuntut manusia suka kepada kita ni kadang benda tu benda subjektif. Benda yang belum tentu kita dapat. Kita nak orang puji kita, belum tentu orang puji. Kadang di sebalik senyum dia dicela kita pun ada juga. Benda tu benda yang tak pasti. Yang penting kita nak dapat puji daripada Allah. Seorang yang mendapat puji daripada Allah, dia beruntung sampai bila-bila. Contoh yang lain, kalau seorang tu dipanggil sebagai hamba, manusia panggil dia sebagai hamba, rugilah, hina dia. Dan kalau dia memanggil dia sebagai hamba, Allah untung besar. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah, hingga akhir ayat. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Itu hamba disifatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, itu hamba. Jadi hamba kalau digelar oleh Allah tinggi nilainya. Tapi kalau hamba digelar oleh manusia kepada manusia, hinalah. Begitu juga pujian. Kalau manusia puji kita di atas maksiat kita kepada Allah, itu adalah benda yang tercela. Dan manusia yang senyum kepada kita, belum tentu dia puji kita. Ada dua kemungkinan. Orang senyum kepada kita sebab dia puji kita, ataupun senyum kepada kita dengan sebab cela kita. Itu manusia. Tapi kalau Allah Ta'ala puji dengan amalan kita, kita untung sampai bila-bila. Yang kita nak adalah pujian daripada Allah, bukan pujian daripada manusia. Manusia nak puji ke, manusia nak keji ke, tak kisah bagi kita. Asalkan amalan kita betul di sisi syarak, itu tak ada masalah. Orang nak puji, orang nak keji, itu terpulang masing-masing. Sebab kalau manusia puji, kalau Allah Ta'ala keji, rugi kita. Kalau Allah Ta'ala puji, manusia keji. Kalau Allah Ta'ala puji dan sebaliknya manusia yang keji, untung kita. Itu kita nak pujian daripada Allah, bukan pujian daripada manusia. Itulah motivasi dalam diri kita.
Adapun sebab riak yang kedua, maka iaitu takut dicela manusia, maka ubatnya bahawa menetapkan ia dalam hatinya akan bahawasanya cela mereka itu tiada memberi mudarat ia akan dia jika ada ia dipuji pada sisi Allah Ta'ala. Yang keduanya ubat bagaimana takut dicela oleh manusia. Naklah kita ingat, kita sebutkan tadi, manusia kalau cela kita tapi sebaliknya Allah Ta'ala puji kita, itu untung. Sebab pujian dan celaan manusia tu sebenarnya tak memberi bekas apa-apa kepada kita. Apa untungnya kalau manusia puji Allah Ta'ala cela? Tak untung, rugi sangat. Begitu. Dan menetapkan ia di dalam hatinya akan bahawasanya tiada mengerjakan ia akan riak yang sebab murka Allah Ta'ala kerana takut akan dicela makhluk yang tiada memberi mudarat. Makhluk tidak boleh memberi mudarat kepada makhluk yang lain. Yang memberi mudaratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala sebut la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Tidak menarik mudarat dan juga tidak memberi la amliku naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Tidak menarik mudarat, tidak menarik manfaat dan juga tidak menolak mudarat itu melainkan dengan izin Allah. Ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pesan kepada Nabi Muhammad SAW, kekasih dia tu. Nabi Muhammad tu adalah utusan Allah untuk menarik manusia kepada jalan Allah, di mana kerja Nabi itu adalah sababiah sahaja yang memberi hidayah Allah. Sehingga Allah Ta'ala kata la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Tidak aku ni menarik manfaat dan tidak menolak mudarat melainkan dengan izin Allah. Itu perkataan Nabi SAW yang disebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut macam tu. Maknanya mudarat tu adalah daripada Allah, manfaat juga daripada Allah. Hanya kita berusaha sahaja. Dan lebih-lebih lagi di dalam melakukan kecelaan kepada Allah, sebab takut kepada manusia itu adalah rugi. Untuk mendapat kepuji-pujian dari manusia sedangkan ia adalah cela daripada Allah adalah amat rugi. Sedangkan kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memada akan dia oleh bahawasanya manusia jika mengetahui mereka itu akan qasad riak yang di dalam hatinya, nescaya benci mereka itu akan dia. Kalaulah seorang tu perhatikan ada maksud riak di dalam hati. Qasad tu maksud. Qasad maksudnya maksud dalam bahasa Arab. Dia seorang yang dalam hatinya ada maksud riak di dalam ibadah dia. Kalau dia tengok bagaimana rosaknya ataupun celanya riak itu, sudah tentu dia akan benci kepada perasaan riak dalam diri dia. Inilah kita nak selalu tapis diri kita, scan diri kita. Kan biasa kan kita scan sana, scan sini. Cuba scan diri kita juga. Scan orang, scan sana, scan sini kan. Cuba scan diri kita sendiri. Ada tak riak dalam ibadah kita? Kalau kita scan dalam diri kita, ya Allah, bertahun-tahun kita beribadah kepada Allah, rupanya riak. Jadi hancur semua, lebur semua ibadah kita, tak dapat pahala apa-apa. Apa untung? Tak untung apa-apa. Hatta fawaidul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Bagaimana wilah orang yang menunjuk-nunjuk dalam ibadah, termasuk khususnya solat. Solat tu pangkal segala ibadah, sebab dalam solat tu semua ada perbuatan hati, perbuatan zahir kita dan juga perbuatan lidah kita, semua ada dalam solat. Dan bahawasanya riaknya itu tak dapat tiada nyata ia bagi manusia sama ada segera atau lambat, maka murka mereka itu dan mencela mereka itu akan dia. Dan kalaulah kita buat suatu ibadat perkara tu untuk manusia puji kita, satu hari manusia pun akan tahu yang kita buat tu kerana orang, dan manusia juga akan mencela kita. Tak dapat apa-apa. Manusia kalau tahu kita ni buat kerana mereka, dia buatkan cela juga. Allah Ta'ala awal-awal lagi cela sebab dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Manusia pun kalau dia tahu kita buat ibadah, buat satu amalan untuk dipuji, pun akan bercakap belakang kita, itu buat tu bukan kerana Allah, kena orang juga, kena cela juga. Nah begitu. Ribu-ribu juta-juta kita bersedekah, menderma, tapi kerana orang. Satu hari manusia pun mengumpat kita, dia buat tu bukan kerana Allah tu, kerana orang. Dapat celaan juga.
Jadi apa yang kita dapat, dunia pun dapat celaan, lebih-lebih lagi di akhirat akan dapat celaan daripada Allah. Itu yang kita takut. Dan jika ada ia mengerjakan ibadah dengan ikhlas, nescaya Allah Ta'ala zahirkan ikhlasnya itu bagi manusia, maka kasih mereka itu akan dia seperti kasih Allah akan dia, maka mendapat ia akan dipuji Allah Ta'ala dan puji makhluk. Subhanallah, tabarakallah. Kalau kita buat ibadah ikhlas kerana Allah, Allah Ta'ala akan masukkan dalam hati manusia untuk puji kita. Bukan kerana kita nak dipuji oleh orang, tapi kita buat ibadah ikhlas kepada Allah, di mana Allah Ta'ala akan masuk dalam hati manusia untuk melihat kita tu orang baik. Asal kita bukan ingin ibadah dipuji, tapi Allah Ta'ala tu murah. Murah Allah ni dunia dan akhirat tu murah Allah. Di dunia pun Allah Ta'ala murah, di hari akhirat kita murah. Yang penting ni kita ni buat ibadah ikhlas kepada Allah, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan masuk dalam hati-hati manusia untuk sayang kepada kita. Asal ibadah kita bukan untuk menuntut sayang manusia, untuk kita dapat kasih sayang Allah. Tapi dengan ikhlas kita itu mudah hidup kita. Hidup kita lurus saja. Dalam keadaan kita susah, orang datang tiba tak semena-mena datang nak tolong kita sebab apa? Kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak ikhlas beribadah kepada Allah, nescaya kita akan jadi sempit. Jadi sempit. Adapun sebab yang ketiga bagi riya itu, maka iaitu tamak, dan ubatnya bahawa mengetahui ia akan bahawasanya barang tamak itu akan dia seperti harta, benda, pekerjaan yang diwahamkan sahaja. Yang ketiga, riya itu, penyakit riya ni satu daripada tamak. Tamak untuk mendapat habuan dunia. Dan kita ingat bagaimana nak diubati penyakit tamak itu apabila kita beribadah kepada Allah. Tamak maknanya penyakit riya, satu daripadanya yang tamak kepada dunia. Nak habuan dunia. Habuan dunia banyak, sama duit ringgit, sama ada pangkat dan sebagainya lah, dia panggil tamak. Dengan sebab itu tamak ni ada dalam diri kita, dalam diri manusia, sifat yang tercela. Dan tamak itu dia akan meresap masuk dalam ibadah. Dia tamak ni kadang-kadang dia sifat bersendirian. Tamak, kita orang berniaga dia tamak, orang yang buat itu ini dia tamak. Dan tamak itu dia penyakit, itu dia meresap masuk dalam ibadah. Bukan setakat berniaga, dalam ibadah pun jadi tamak kepada dunia. Sebab apa? Nak mendapat pangkat, nak dapat projek, nak mendapat habuan dan sebagainya. Ini penyakit. Jadi di sini, dan ubatnya bahawa mengetahui dia bahawasanya barang yang tamak ia akan dia seperti harta, benda, pekerjaan yang diwahamkan sahaja. Semua tu waham. Rezeki ni semua milik Allah. Kalau kita buat ibadah kerana untuk mendapat rezeki, untuk mendapat habuan projek dan sebagainya, waham sahaja. Kita dah sebut tadi berulang kali berapa ramai orang yang buat satu-satu derma ataupun benda yang berkebajikan, tapi nak mendapat projek daripada manusia tak dapat. Ramai orang tak dapat sebab rezeki itu milik Allah. Hatta dia kecewa dengan sebab benda itu saja. Tiada tentu mendapat ia akan dia sekalipun riak ia, dan luput redha Allah Ta'ala dengan sebab riaknya. Itu pekerjaan yang tetap, yang diyakinkan, dan bahawasanya mereka yang tamak pada makhluk tiada sunyi ia daripada kehinaan. Tamak kepada makhluk kita akan jadi hina. Sebab orang yang tamak kepada makhluk, dia akan jadi hamba kepada makhluk. Tamak ikut orang sebab apa? Nak mendapat projek ikut, tunduk je. Di mana dia akan dihina oleh makhluk. Dia akan jadi hamba kepada makhluk. Kalau orang tu hina di sisi Allah, dia akan tinggi di sisi makhluk. Yang kita sebutkan tadi lah, nisbah di antara perkataan hamba tu, kalau dinisbahkan Allah kepada makhluk tinggi. Kalau nisbahkan manusia kepada manusia, perkataan hamba hina. Orang cakap ni hamba saya, na'udzubillah, hina sungguh tuan-tuan. Kalau lah tersebut ni hamba dia, seperti Allah Subhanahu Wa Taala nisbahkan Nabi Muhammad SAW tu hamba, di mana tinggi sangat mulia. Kita nak orang yang Allah Ta'ala muliakan kita. Kita nak jadi hamba Allah, bukan nak jadi hamba makhluk. Dan barang siapa yang meninggalkan akan tamak pada makhluk, nescaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala daripada sisinya. Maka apabila menghadirkan ia di dalam hatinya akan nikmat syurga,
dan mengetahui akan bahawasanya luput ia dengan sebab riak, nescaya berpaling oleh hatinya daripada makhluk dan melimpah atasnya oleh cahaya ikhlas, dan membantu akan dia oleh Allah Ta'ala dengan taufiknya. Seseorang yang tamak kepada makhluk, dia akan jadi hina. Seseorang yang tamak kepada Allah, dia akan jadi mulia. Seseorang yang tamak dalam beribadah kerana makhluk, dia tidak akan mendapat syurga. Seseorang yang tamak kepada Allah dalam beribadah, dia akan mendapat syurga. Jadi dua pilihan. Kalau seorang tu riak, dia tidak akan mendapat kemuliaan, dia tidak akan dapat syurga. Kalau seorang tu dia beribadah ikhlas kepada Allah, hanya mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan Allah, dia akan mulia di sisi Allah dan akan mendapat syurga. Pilihan. Jadi benda tu pilih. Kita nak yang mana? Sudah tentulah kita nak syurga. Syurga tu adalah tempat yang kekal. Dunia ni tempat sementara. Hari ini kita riak dalam beribadah, esok mati. Apa kita dapat? Kalau hari ini kita ikhlas dalam beribadah, esok kita mati, kita dapat kemuliaan di sisi Allah dan akan mendapat syurga Allah. Itu pilihan. Manusia ini diberi pilihan akal untuk memilih. Kita ambilkan sikit dalam itu. Dan ketahui olehmu akan bahawa setengah daripada ubat yang menegah daripada datang riak itu, bahawa engkau menyembunyikan ibadah engkau seperti menyembunyikan engkau akan kejahatan engkau, dan bahawasanya harus menzahirkan akan ibadah seperti mengikut akan dia oleh manusia, dan supaya menggemarkan ia akan mereka itu dengan syarat bahawa ada ia ikhlas. Di sini ada perkataan menyembunyikan dan menunjukkan. Dalam riak, dalam beribadah kita ni hendaklah kita sembunyikan daripada diketahui oleh orang. Itu perkara ikhlas, maksudnya sembunyikan ibadah kita daripada diketahui oleh orang. Sebagaimana kita takut kita dicela oleh orang sebab kejahatan kita. Orang buat jahat, dia nak tunjuk dekat orang, tak mungkin dia nak tunjuk dekat orang sebab benda tercela. Jadi begitulah kita buat ibadah, kita tak nak orang tahu sebab kita ikhlas kepada Allah. Satu orang yang dibuat jahat, dia nak tunjuk kepada orang, tak mungkin lah. Tak mungkin orang tu yang buat jahat dia nak tunjuk kepada orang sebab dia akan dicela, rasa tercela. Begitulah kita buat ibadah ni tak nak tunjuk kepada orang sebab kita tidak nak dapat celaan daripada Allah. Walaupun sebegitu, ada setengah ibadah yang kadang-kadang tunjuk-tunjukkan itu adalah perkara yang dituntut. Contohnya satu orang dia adalah pemimpin dalam masyarakat. Jadi dia menderma. Kalau dia menderma, ahli-ahli masyarakat akan ikut menderma dengan sebab dia. Jadi itu adalah perkara yang dibenarkan oleh syarak. Tapi dalam bab ini kena betul jaga hati dia lah. Contohnya ketua kampung, orang nak buat satu projek masjid umpamanya. Masyarakat dia tengok ketua kampung nak derma tak derma. Ketua kampung derma saja, rakyat dia punya masyarakat berderma. Maknanya itu adalah merupakan satu daripada dakwah. Cuma ketua kampung tu kena ikhlas dalam diri dia. Benda tu tak semestinya orang tunjuk dalam beribadah tu dia riak. Dan kadang-kadang tunjuk dalam ibadah tu adalah riak. Contoh yang tadi, dia sebagai ketua pemuka dalam masyarakat, dia buat satu kebajikan, tapi dia kena ikhlas pada Allah. Dia buat satu kebajikan, masyarakat akan ikut buat kebajikan. Dalam satu masyarakat, ketua kampung dia solat berjamaah, masyarakat pun pergi solat berjamaah. Mula-mula masyarakat solat berjamaah sebab malu dengan ketua kampung. Lama-lama malu tu akan hilang, akan jadi ikhlas. Mana benda itu tengok keadaan. Islam ni bukan satu agama yang statik macam tu, di mana Islam ni kadang-kadang begini dan begini. Tengok bagaimana kita nak sesuai keadaan. Dalam bab riak ini, yang penting apa yang kita buat kerana Allah. Walaupun di sudut yang lain mungkin sebab kerana dakwah. Tu. Tetapi dengan syarat bahawa adalah tujuan supaya jangan diiktikadkan akan dia fasik. Adapun jika menyembunyi ia akan maksiat, supaya dikatakan akan dia orang soleh, maka tiada harus ia. Dan adapun meninggalkan taat kerana takut akan riak, maka tiada harus akan dia. Bahkan ada ia masuk ke dalam riak. Berkata Al-Fadhil rahimahullah ta'ala. Apa beza di sini? Orang yang menyembunyikan maksiat dia takut dikatakan sebagai fasik. Mana perbuatan dia takut digelar sebagai fasik itu tidak mengapa. Yang tidak bolehnya ia disembunyikan maksiat dia untuk orang puji dia orang yang soleh. Itu terbalik. Satu orang buat satu maksiat,
dia sembunyikan maksiat takut orang gelar dia fasik, dan lepas tu dia akan bertaubat kepada Allah, itu tidak mengapa. Yang salahnya dia sembunyikan maksiat dia, nak orang puji dia ni orang soleh. Dia ni kesana kesini pakai serban, pakai jubah dan sebagainya, tapi sekali-sekali juga dekat kedai genang. Sebab contohlah, jaga nak jadi macam contoh. Contoh tu agak grand sikit lah kan. Tapi dia ada tabiat yang tak baik gitu. Dia punya tabiat masa muda dia tak boleh nak hilang. Dia surban masya-Allah, jubah masya-Allah, balik haji lekat terus. Tapi ada tabiat buruk, sekali-sekali dia mimpi dia terus saja. Dalam poket ada itu. Jadi dia pergi itu, Allahu Akbar, penyakit tak hilang lagi. Dia tutup dia aib dia ni, dia takut kepada Allah lah. Takut juga orang kata dia orang fasik. Dalam bab ini maknanya bukan terkeji sebab dia takut, tapi sekali-sekali buat. Yang tak bolehnya dia ni ekon dia memang dalam poket selalu lah, tapi dia nak orang puji dia sebab warna pakaian dia. Ini benda yang amat salah. Jadi walau macam mana sekalipun kita hindarkanlah benda-benda yang dosa besar ni sebagai perbincangan sahaja. Dosa besar ni tak boleh judi ke apa, memang haram. Memang haram, tidak ada tabiat benda macam tu. Bahkan ada ia masuk ke dalam riak. Berkata Al-Fadhil rahimahullah ta'ala, ar-riya'u tarkul amal khaufan min ar-riya'. Artinya bermula riak ia meninggalkan akan amal ibadah kerana takut akan datang riak. Bahkan hendaklah mengerjakan ia akan ibadah dan bersungguh-sungguh ia pada menolak akan riak itu. Dan jika jatuh juga riak, iaitu maka hendaklah ia taubat daripadanya dengan segera, wallahu alam. Jadi kata Fadail ni, Al-Fadhil ni, takut membuat satu ibadah sebab takut riak, itu adalah riak. Macam kita sebutkan tadi lah, kenapa tak solat berjemaah? Takut riak, itu adalah riak sebenarnya. Lebih baik kita solat berjamaah, mungkin ada riak, lama-lama riak tu akan hilang. Kalau kita tak datang solat berjamaah sebab takut riak tu, kita tipu oleh syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Nabi suruh solat berjamaah, kita tidak datang solat berjamaah sebab apa? Konon-kononnya takut riak. Ini melanggar hukum. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada muskil tak dulu. Mudah-mudahan dapatlah manfaat kepada kita insya-Allah yang kita habis dalam bab sifat-sifat tercela. Mudah-mudahan kita dapat menolaklah sifat tercela. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء والأموات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.